nangis macam baru putus cinta gitu. Nangis-nangis, saya tengok cermin. Bila kita nangis, kita tengok cermin, mata kita merah kan, merah macam tengah macam gini kan, macam. Tapi apa yang saya pandang kat cermin, saya tak buat mata saya macam tu. Mata saya macam ni. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga Doll Podcast bersama Syuk, Syuib dan juga Mamat di sini. Wah, kita di part 2 sebenarnya. Yes, betul tu. Tak sedar sekejap je dapat 2 dah. Sedap Mat cerita dia Mat. Betul. Tapi kita selamat sebenarnya bila Zai duk cerita-cerita besar seram ni. Tapi studio kita wangi Mat. Wangi lah. Studio kita Sebab apa? wangi. Podcast ini diwangikan oleh Blanca Perfume, bawaan kereta yang memikat bau yang fresh, premium dan tidak memeningkan kepala. Ini penting. Tahan sehingga 30 hari memang dah terbukti. Kami letak dalam ni pun tak kurang-kurang. Bau dia kekal dalam kereta sehingga melekat kat baju tau. Betul. Boleh dapatkan Blanca Perfume sekarang melalui pelbagai platform. Online pun boleh, reseller pun boleh, yang berdekatan. Dan jangan lupa follow IG, Facebook, Blank.Malaysia, TikTok, Blank Malaysia HQ, Blanca Perfume, bauan kereta fresh yang mampu memikat moment of freshness. Yes, betul tu. Kita masih lagi tetamu kita ni yang amat menyeramkan. Dia macam Undertaker lah. Dia tak menyeramkan. Aku betulkan sekejap. Dia tak menyeramkan. Pekerjaan dia bagi kita menyeramkan. Tapi aku seram. Aku duduk sebelah dia. Tak ada apa. Kau seram tu cakap lumba-lumba hari ni. Siapa lah. Tapi kalau nak cerita pasal mayat kan, bukan tadi aku cakap kan, arwah atuk aku adalah penggali kubur. Penggali kubur. Memang ada ni tahu, ada apa ni, cangkul. Rumah kayu kan, rumah atuk aku kan. Baik Mat. Kalau ada orang meninggal, cangkul tu akan Dia dah bagi signal dah. Kepercayaan orang dulu-dulu. Tak. Ini memang betul. Yang pakcik aku masih hidup lagi, abang aku masih ada lagi. Dan diorang cakap kalau ada orang meninggal kat kampung tu, cangkul atuk aku tu akan bergegar dulu. Bergegar, ketuk dekat dinding rumah atuk aku. Dah tahulah ada orang meninggal ni. Dan arwah pakcik aku dulu akan bau apa ni, Stangi. Bukan apa ni, kayu, kapur barus. Kapur barus. Jadi memang dah tahu atuk aku cakap okey lah, dah boleh lah standby. Ada tu meninggal tu. Okey Zai, tengok ini dia contoh mentaliti kita Melayu. Bila kita sebut pasal jenazah dengan Melayu ni, memang terkait rapat dengan mitos dan juga mistik. Jadi sepanjang Zai uruskan jenazah, sebab orang selalu cakap bila kita berdepan dengan jenazah ni, awas, hati-hati dengan badi mayat. Betul. Pernah kena badi mayat sepanjang awak ni berkhidmat ni? Saya tak panggil itu badi mayat lah. Saya panggil ianya macam Berkasih. ground berkasih. Macam lagu. Macam setakat macam pengenalan macam tu. Tanda pengenalan. Awal-awal dululah. Tak. Awal saya rasa macam itu gangguan, saya nangis. Tapi lepas saya dah setahun kan, saya rasa tu macam benda-benda ground berkasih saja. Pengenalan. Okey, macam mana Zai kena tu? Saya banyak tau. Cuma saya tak banyak macam 10 kau pun tak adalah. Okey. Cuma bila gangguan di Singapura tak ada Pasal Singapura tu quite behave lah. Jenazahnya behave. Behave. Memang tak ada. Kalau macam dia nak gangguan pun dia bagi bau-bauan. Haruman. Bau apa? Kapur barus ke apa? Haruman macam wangi. Kasturi. Very fresh flower punya. Okay. Macam tiba-tiba macam gitu. Padahal kat situ ada bau formalin je. Bau dikit tu memang sangat-sangat kuat lah. Tapi tiba-tiba ada bau fresh flower. Dan biasanya dalam bilik mayat lah ni? Ya, tempat embalming facilities. So biasanya menguruskan jenazah mayat macam gitu seorang lah ke ada kawan? Kalau kalau di Singapura saya dengan cikgu. Saya mesti nak ada assistant. Baik. Tapi kalau cikgu keluar pergi smoke break, memang saya seorang lah. Tapi di Filipin dia bebas. Dia kalau cikgu kata, "Do you need my help?" Nanti dia just datang check. Kalau saya rasa saya macam, "Cikgu, teacher, I want you to be here." Okay, nanti dia just sama-sama tolong saya. Tapi dia memang heavy smoker kan, cikgu saya. Sekejap dia kata nanti smoke break macam tu. Okey, berbalik kepada gurauan. Berbalik pada soalan tadi. Gurauan Bekasi. Okey, saya share pengalaman yang saya tak pernah share dekat podcast lain lah. Okey. Oh, best. Cantik. Saya masih ingat waktu tu di sekolah lah. Di sekolah? School of Mortuary. Okay. School of Mortuary. So kita uruskan postmortem. And
kita ni kan, kita adalah orang yang selepas polis yang buka body bag tu, kita nampak raut wajah terakhir jenazah si mati. Yes. So more or less you can feel dia punya perasaan waktu tu. Oh ya. Terperanjat ke. Pasal dari raut wajah dia, expression dia sangat obvious. Okay. Marah ke, terperanjat ke, dalam keadaan tak boleh terima, semua you nampak. Pasal expression tells everything. Okay. So sewaktu saya postmortem cadaver ni, lelaki lah Lelaki accident. Dia bukan accident. Okay. Dia bukan accident. So kita postmortem macam biasa. Saya ada cikgu senior embalmer saya ada doktor wanita yang buat forensik tu. So bila halfway tu saya rasa macam asal macam tak kena gaya Saya rasa macam tak kena gaya Something wrong. Ya. So selepas doktor forensik dah dapat the cause of death, dia balik. So tinggal saya dengan cikgu tau. Okay. So tinggal saya dengan cikgu. So bila saya di sini, cikgu di sana, saya still remember. Sebab saya punya sebelah sini saya rasa macam ada orang perhatikan. So bila saya pusing, mata dia terbuka. Tapi saya percaya, sebab itu saya punya habit. Saya percaya bila saya dah tanggalkan body bag daripada cadaver, saya akan tutup mata. Kita student semua buat gitu. yang tadi Zai cakap akan terus tutup mata. Itu adalah sebelum SOP kita nak lah. kita nak keluarkan pekas-pekas, tutup mata. Benda pertama kena buat cadaver dulu. So saya cakap tadi saya dah tutup, mungkin terbuka lah. So saya tutupkan balik. Tutup pakai apa? Tutup pakai tangan lah. Tutup gitu je lah. Tutup gitu je. Tutupkan mata kan yelah, ingatkan ada kain ke apa. Tutup mata dia. Maksudnya just tutupkan mata dia. Tutup mata dia balik. So terbuka balik. saya pun sebab cikgu pun ada kat situ. So saya tak adalah rasa apa-apa. Saya kata mungkin terbuka lah. Mungkin terbuka. Tadi doktor check ke apa kan. Okay. So bila saya buat postmortem, cikgu pula nak keluar smoke break. Pasal memang postmortem tu dah 1 jam lebih kan. So dia nak smoke break. So tinggal saya seorang. So saya tengah bersihkan apa yang patut kan. So saya macam apa tengok aku lagi ni? Macam something not right lah. Unsettled feelings macam tu. So saya pusing, mata dia terbuka lagi. Tidak. Amat dahsyat. So saya macam okay. Saya tutup, saya cakap please. Saya tutup. Saya cuma cakap please. Okay. Saya tak ada cakap lebih-lebih sebab saya tahu dia memang dah tersiksa pun. Postmortem tu memang sakit. Okay. So, saya tutup. Zai minta maaf Zai Ya. Masa tu raut wajahnya macam mana? Sebab Zai cakap Zai boleh Sama. Waktu saya buka body bag tu, wajah dia memang terkejut, dalam keadaan sangat-sangat marah, marah dan tak boleh terima. Macam gitu. Raut wajah dia macam dia tak boleh macam terima. macam gitu. Sampai kita postmortem pun raut wajah dia sama. Tapi kita boleh create smile. After ending everything, kita boleh create a smile. Kita betulkan kening dia. That is the last part. So bila dah kali ketiga tu, saya macam okay, kalau lepas ni dibuka kalau lagi, aku jalan pelan-pelan pergi toilet. So okay, saya dah nak start jahit bahagian kaki. Okay, memang terbuka lagi mata dia. Saya tak tutup. Saya tak tutup mata dia. So kali ketiga saya tahu dia usik-mengusik lah macam saya cakap. Macam gitu. Dia bergerak ke? Tak, memang mata dia terbuka. Bila macam kita kena pandang sana tau. Sebab bila cecair formalin dia ada macam 5 liter, 4 liter, 3 liter. Maknanya kita kena pandang sana. Dah larut. 3 liter dah larut. Sebab nanti bahagian 10 liter kita kena stop the machine. So nak tak nak, saya tak boleh tak pandang dia. Sebab mesin tu belakang kepala dia. So bila kali ketiga tu dia buka mata dia lagi. So macam saya dah nanti Zai, kau jangan lari. Kau jangan tunjuk kau takut. So saya cakap okay, aku tak akan tutup mata dia lagi. Saya letak, saya perkakas pelan-pelan, benang semua saya letak tepi. Jalan pelan-pelan keluar, pergi toilet. Saya nangis, saya cuci muka. Saya cuci muka, saya nangis, saya dah macam nangis macam baru putus cinta gitu. Nangis, saya tengok cermin. Bila kita nangis, kita tengok cermin, mata kita merah kan, merah macam tengah macam gini kan, macam. Tapi apa yang saya pandang kat cermin, saya tak buat mata saya macam tu. Mata saya macam ni. Dekat it's at the mirror. And saya traumatized, tak tengok cermin selepas hari tu. Every time saya balik bilik saya lepas sekolah, saya tak berani tengok cermin. Saya takkan tengok cermin. Okay, pada yang mendengar di Spotify, mata Zai bila dia tengok cermin jadi terbeliak. Ya, saya tak buat gitu. Saya tengah nangis, saya tahu mata saya tak betul. Lepas tu bila saya
pekik. Bila saya pekik, sebab you auto react. That is your auto react. Terjerit lah. Saya terjerit paling kuat dalam hidup saya masa tu. And mata saya masih macam gitu. Walaupun menjerit, mata still menjegil. Mata dia macam, Oi, saya tak buat gitu. Saya tak buat macam tu. Saya tahu saya tak buat macam tu. Lepas saya nangis, saya dah tak boleh pergi, saya tak tahu nak pergi mana. Pasal School of Mercury tu besar tau. Korang imagine sekolah tu besar. Dia punya tingkat 1 tu, dia punya ceiling dia macam tinggi dekat level 10. Wih, besarnya. Yes, besar. Sekolah tu dalam adalah Mercury, dalam juga church, dalam juga tempat pembakar mayat. Everything is there. Dekat Filipin ke mana Yes, ni? Manila. Okay. So saya lari. Saya pergi luar main road. Okay. Saya luar main road, saya nampak kedai bubble tea, saya nangis-nangis saya order bubble tea. Bubble Bee Kenapa ke tak Bubble pergi Tea? Bubble Bee terus? Bubble Bee company saya. Belum buka kat Manila. So saya nangis-nangis tu saya order bubble tea. Cool saya punya. Sempat lagi kau minum dalam kau takut tu? And ini happen waktu siang hari tau, bukan malam. Oh ya ke? And waktu saya remember waktu saya tengah practice tengah Manila tengah rainy season. So hari-hari hujan. Masa tu pun saya tengah lari dalam hujan. So Alamak. ya, cuaca gelap macam tu. Macam dalam filem tu. So itulah yang Zai hadap. Dan lepas tu Zai continue balik kerja. Saya nak give up. Saya rasa macam dah lah Zai. Dah ni bukan gangguan yang pertama. And definitely lepas ni ada lagi. Dan saya macam dah lah balik Singapura macam tu. Tapi saya fikir kalau saya balik Singapura, saya dah buang berapa ribu untuk belajar tu diploma ni. And then Mercury Science is not easy. Dengan homework dia is drain you out. Saya sampai tak ada masa dengan anak lepas kerja sebab nak siapkan homework semua. Kalau saya balik Singapura lepas tu, rugilah. Sangat rugi in everything. So bila balik bilik saya take time untuk tengok cermin. Saya boleh tengok cermin bila saya betul-betul dah sampai Singapura tau, kat arrival Changi Airport. Arrival tengah ramai-ramai masuk toilet kan lepas keluar daripada flight kan. Ada toilet. Ada staff dia apa semua. Baru saya macam tengok cermin. Okay, cermin ni tak ada apa-apa. Cermin ni tak mata terbeliak tu. Cermin Singapura lain lah kan. So yeah. Wow. Macam tu lah. Ni banyak mayat yang awak dah temui kan? Ya. Pernah tak awak settlekan mayat yang digantung di penjara? Belum. Tak pernah Belum. lagi? Bunuh diri? Bunuh diri ada. Okey, kita tak payah cerita dekat Singapura ataupun dekat Filipin, tak payah cerita benda tu. Macam mana pengalaman awak menyettlekan orang yang gantung diri? Macam mana muka dia react? Orang gantung diri ni dia tak kisah asalkan dia suicide, dia kena postmortem. So sebab tu saya salah satu VTT saya ada menyeru semua, especially masyarakat umat Islam, jangan bunuh diri sebab apa pun suicide, gantung ke terjun ke you akan lalui postmortem. And lalui postmortem tu sangat-sangat siksa, menyiksakan. Kenapa Zai? Sebab dia gergaji kepala you. Zai. Apa ni Zai? Okay. Ya betul Zai. Kenapa nak kena gergaji kepala? Betul ke kepala kita ni sini macam helmet buka tengkorak gitu? Ya betul. Tapi bukan kepala dia kitanya kulit kepala tu dia kedepankan. Kenapa Zai kena buat macam tu? Cerita Sebab Zai. doktor nak cari all possibilities daripada lung dengan perut. Perut ada pil-pil tak? Okey. Sebab Cara dia bunuh diri. sebab perut ni ada pil-pil yang belum hancur. Perut tu ada makanan yang kadang-kadang separuh hancur, kadang-kadang masih intact pil-pil. So pil tu boleh hantar kat lab. Okey, dia makan pil apa ni? Adakah pil ni yang Bunuh contribute dia punya cause of death? Okey. So kalau lung doktor akan bau. Kita environment pun kena bau. Tu alkohol ke tidak? Bau lang dia. Bau, kena angkat bau. Saya still remember doktor cakap, doktor kalau kita tengok cerita Korea kan, doktor tu belah, doktor tu ambil apa semua kan, organ bukan tu semua hanya lakonan semata-mata. Yang betulnya doktor kat sini, embalmer kat situ. Ni di Manila lah Singapura tak. Doktor cakap, okay, you cut the brain. Potong otak. Alamak. Yeah. So kita tak cakap, oh no, I'm student, tak boleh. Kena buat. Kena buat. Lepas tu doktor tangan bersih, doktor tulis saja. Doktor tulis saja. Okay, okay, saya translate Melayu Tak apa, cakap je bahasa Inggeris. Boleh tak awak check lung dia, awak ada bau alkohol tak? So saya ambil lung tu, saya bagi doktor. No, you smell it. Alah, dia suruh kita cium sendiri. Sebab dia yang tulis, dia sibuk tulis. Okey. So saya macam bau alkohol macam mana sih? Gila mana tahu alkohol kan. Tak pernah. Cikgu saya kata, you smell it, then you will learn. So saya bau,
okey. Tak payah dekat, jauh dah bau alkohol. Okay. So doktor kata, is it smells alcohol? Yes. About from 1 to 10, how strong the smell? Okay. So doktor kata, how you identify heavy smoker or moderate smoker? Macam tu. So kalau dia fresh, cantik, warna merah, pinkish gitu, dia bukan smoker. Hitam smoker lah. Kalau hitam smoker. Kalau heavy smoker, memang kita tahulah warna dia macam mana. So tu semua doktor perlu tulis. Lepas tu bila part jantung okay, timbang. Go and take how many grams. Kita bawa keluar jantung tu. Ambil pisau, cut. Sebab tu pisau tu kita punya best friend. Cut, ambil jantung tu pergi timbang. Ya Allah. So kalau jantung tu dia lebih besar daripada average size dia, maknanya dia ada cardiac arrest. Dia bertenaga lebih sewaktu mati. Maknanya ada tekanan kat situ. Okay. Ya. So, maksudnya dia tengah melawan ke, tengah berlari ke. So dia ada cardiac arrest. Lepas tu kalau dia ada masa tu dekat brain. Okay, doktor tak dapat answer daripada organ-organ ni semua. Tak ada kidney failure, lung okay. Kalau kita potong lung, lepas tu ada kadang-kadang kita jumpa rumput, pasir-pasir kan. Maknanya dia drown. Apa? Maksudnya dia lemas. Lemas. Okay. Dia akan jumpa pasir dekat lung. Pasir, tu lemas dalam laut lah. Ya. Contoh sungai ke apa. So maknanya dia bukan suicide, terjun bangunan. Dia terjun dalam laut. Cikgu cakap mungkin dia drown ataupun ada orang dah lemaskan dia, lepas tu letak kat darat lain. Buang dia daripada tingkat atas untuk menunjukkan seolah-olah benda tu suicide. Betul juga Dul. Betul. Aku macam tengok cerita homicide. CSI. So postmortem ni dia lebih kepada membela si mati. Sebab si mati dah tak boleh berbual. So benda-benda ni yang membantu dia, organ-organ dia membantu dia. Tapi kalau lung okay, tak ada alkohol, tak ada pil kan, dekat perut dia tak ada pil yang hancur apa semua, everything are fine. Doktor cut the brain. So bila kita masa tu kita potong brain tu, ada satu kes tu ada darah beku lah dalam kepala. So doktor measure it. So kita kena ambil ruler. Ambil ruler measure. Darah beku dia berapa cm. Berapa cm. Dah potong kepala ni. Dah potong, keluarkan otak tu. So kalau ada darah beku, mesti nak buat. Mesti nak buat. Walaupun itu bukan tugas embalmer, tapi di Manila, embalmer adalah pembantu doktor forensik. Jadi saya tak boleh elak. Zai, maksudnya nak keluarkan otak ni, awak gergaji dulu. Mereka manual. Ambil masa berapa lama biasa? Nak lembut ke keras ke? Susah. Pasal Allah SWT ciptakan kita yang tengkorak. Sebab tu kalau bila kita terantuk pun, kita masih survive. Kadang-kadang. Sebab susah tau sebenarnya nak buat retakan tu. Jadi gergaji tu ambil tempoh berapa lama nak gergaji kepala tu? Untuk jumpa otak tu. Saya tengok cikgu saya gergaji dah setengah jam. Bila dia dah penat, dia ambil kapak. Zai. You kena gergaji dulu. Dia kena buat lining dulu. Lepas tu ambil gitu. Dia dah terbuka sikit. Macam kelapa lah lebih kurang. Betul lah. Itu yang saya masa tu tak boleh lari. Saya dah nanti macam waktu dalam buku, dalam teori aku tak kena buat postmortem ni. Aku tak kena, ni bukan kerja embalmer. Tapi di sana memang you have to do it. Tadi awak cakap gergaji apa semua tu, yang membayangkan juga gergaji macam mana, macam gergaji papan ke apa. So dekat depan tu sebenarnya kita ada banyak alat dekat atas ni. Tapi sengaja kita letak satu tu dekat depan awak. So mungkin awak boleh pegang dan tunjuk apakah itu. Benda tu letak kat situ menghala ke aku. Itulah dia peri-peri mah. Zai, cuba cerita Zai, alat-alat yang Zai bawa. Adakah tu rotan cikgu sebenarnya? Ataupun apa? Ini namakan troka. Ini namakan troka. Troka ni untuk apa Zai? Tapi Atas sikit. Tunjukkan kat kamera. Dekat kamera. Comel. Bagi melintang macam ni. So troka ni adalah kita punya second best friend lah. Sebab kalau tak lengkap kalau kita tak guna ni. This is sebelum kita nak jahit ataupun kita dah habis jahit cadaver, kita akan gunakan ni. Apa kita buat ni untuk bahagian usus. Dalam usus adalah najis-najis, makanan-makanan yang dah dihancurkan. Dah kena enzim, dah hancur, dah membusuk lah makanan kita dalam usus kan. Senang kata tu najis lah. Dan dalam usus semua najis. Lepas tu kita punya lung ada fluid. Cecair. Lepas tu selain lung, kita punya kidney pun ada fluid. Kita punya jantung pun ada fluid. So ini bertujuan vacuum.
So di mana kita masukkan ni? Dia adalah sebelah pusat sebelah kiri. Okey, pusat sebelah kiri. 2 jari sebelah kiri. Itu yang cikgu saya ajar. 2 jari sebelah kiri. Okey. Cucuk. Masukkan. Cucuk tu. And then dia ada related dengan wire. Okay. So kita on the wire, dia vacuum. Macam kita vacuum. Dia ada bunyi dia. Oh tak, masuk habis ke? Masuk habis ke? Sampai paras mana? Sini. Masya Allah tu. Sini, ya. So menjawab soalan Mamat tadi. Berkenaan Suicide, bunuh diri. Yang apa yang saya terangkan tentang postmortem tu, semua yang mayat bunuh diri kena lalui postmortem. Sebab tu saya jadi jenazah dia tersiksa. Itulah dia tadi tu, sebab tu cakap kalau boleh jangan ada yang bunuh diri, nak kena bertahanlah. postmortem. Kalau So yang kita mungkin undang-undang lain di setiap negara. Adakah di Singapura untuk orang yang bunuh diri memang wajib melalui postmortem? Semas. Malaysia juga. Semua sebab dia macam ni, nampak macam bunuh diri tapi takut that is the planning. Dia dibunuh. Nampak macam dia dibunuh. Ada jenayah atau perbuatan khianat. Sebab tu tadi Zai, kita mungkin nampak macam dia terjun bangunan tapi cek-cek dalam badan ada rumput dengan pasir. Dah dilemaskan. So itu salah satulah yang kat sini saya nampak ada gunting, ada macam penyedut vacuum. Apa lagi Zai antara alat-alat kat sini yang digunakan, macam kalau kami dengar benda tu macam Ini kita punya hook. Hook ni untuk apa Zai? Bila kita dah belah leher atau collarbone sini, kita nak keluarkan main artery. Main artery tu adalah the main artery. Arteri kita tahu urat saraf yang paling besar, urat besar. Kita nak bawa urat besar dia, urat tunjang dia. So dia dekat dasar sebelah dalam. So bila saya dah buka sini saya akan gunakan ada satu alat tu untuk biarkan kulit tu terbuka. Jadi senang saya renggang gitu stand lah. Betul. Jadi senang saya ambil urat besar tu, the main artery tu. Sebab dia kat dasar, jadi kita ni memudahkan kita. Dia tak ada darah ke Zai? Sepanjang tu memang darah keluar. Aduh Zai, you tak tak pening. You ngilu tak? Tak, saya lebih macam kesiannya, sabar nanti kita complete the task. You akan berbual dengan mayat ni sepanjang. Saya akan heart to heart talk. Macam so nanti saya ambil urat besar tu, kita keluarkan. Sebab kalau you tak keluarkan dia boleh jatuh balik. Nak cari susah. Nak cari susah. So nanti keluarkan tu, bila kita keluarkan urat besar tu, let's say saya dah dapat urat besar tu, ni urat besar, saya potong sikit je. Untuk masukkan tube ni. Tube tu pula? Tube ni kita masukkan untuk formalin. Formalin tu untuk awet tu. Yes. Awet tu, bahan untuk awet mayat tu. Untuk mummified. Pasal kita keluarkan darah. Pasal darah boleh buat mayat busuk. So bila kita jalankan, bila kita dah potong urat besar, kita jalankan formalin ke dalam untuk awetkan mayat. Yang saya cakap 5 liter 4 liter tu kan. Bila kita jalankan dia masuk ke dalam saluran urat tu, yang dia masuk, yang keluar darah. Okey. Jadi darah tu digantikan dengan formalin. Dia ada incoming dan outgoing. So jadi dia about normal size, menggunakan 5 liter of formalin. So bila dia pelan-pelan masuk ke dalam badan cadaver ni, nanti kita tengok sebelah kanan kaki mayat ataupun sebelah tangan dia dah mula fresh compare to sebelah kiri. Sebelah kiri tu macam dah betul-betul pucat, dah nampak nak start decompose. Tapi sebelah kanan dah start warna merah, macam orang fresh hidup. Macam gitu. Zai, saya minta maaf, saya selitkan sikit. Zai, sebenarnya adakah awet mayat ni orang Islam juga diawet mayatnya? Ya, betul. Oh ya. Untuk International Airlines Rules. Okey. Sefahaman saya lah yang saya faham. Saya rasa salah kot fahaman saya ni. Orang kata bila nak hantar, contoh Bangladesh, kebanyakan yang saya pernah jumpa, Islam kan diorang kan, bila nak hantar balik ke Bangladesh, airline akan minta kosongkan perut apa semua. Betul ke, benar ke benda tu? Maksudnya segala perut ni dia kosongkan semua?
Okay, Dia hancurkan. Kalau dia kata kosongkan tu, adakah in another word embalming? Sebab kita tak kosongkan. Usus tu tetap ada, cuma dalam usus tu kosong. Sebab kita dah vacuum out. Jantung semua? Jantung semua ada, tapi fluid dia kita dah kosong. Kita vacuum out. Maksudnya dia kosongkan dalam urat-urat dia semua. Contoh ini adalah jantung, ini adalah lung kan? Lung sebelah kiri, jantung sebelah kanan. So bila saya masuk, saya akan vacuum jantung. Lepas tu nanti nampak dia punya transparent punya cecair tu. Darah. Macam getah paip. Okay. Kan ada transparent. Dia panjang tau, ada pipe tu masuk inilah. Tong lah. To the waste punya tu kan. So nanti nampak warna kita punya darah ni semua tu dark purple tau. Okay. So nanti nampak dekat situ nampak. So darah tu keluar. Lepas tu nanti kalau saya letak kat lung, okay, nanti nampak dia punya fluid dia. Nampak? So lepas tu saya kena diri sebelah sana, saya tembus sebelah sini, kan? Tembus sebelah sini bahagian usus, nanti nampak najis dia keluar. Okay. Maksudnya memang darah pun dikeluarkan, najis semua sampai badan dia jadi kosong. Cuma organ je yang tak dikeluarkan. Betul. Jadi masukkan formalin tadi tu untuk awet dia jadi fresh. Ya saya. Okay. Jadi kalau flight delay ke, lepas tu transit flight cancel ke, flight cancel because of weather ke apa, dia tak busuk. Mayat tu tak busuk. Boleh berapa sebab hari tu? Sebab dalam dia formalin. 10 tahun ada. Kalau tak kena matahari 10 tahun. Ini macam maksudnya macam mumia Fir'aun tu lah. Ya, dia mummified. Mummified. Itu bahasa dia mummified. Ya. Okay, Zai. Untuk yang bukan beragama Islam di Singapura, kita faham selain daripada agama Islam, diorang ada juga yang buat upacara sampai 3-4 hari baru betul. Ke bumi kan. 2 minggu at least. Zai servis juga benda tu, Zai, yang untuk freshkan mayat kat dalam keranda. Tidak, sebab saya tak pilih untuk jadi embalmer sepenuh masa. Saya freelance. Sebab bila kita embalmer sepenuh masa, kita tak boleh pilih jenazah lelaki, perempuan. Okey, sebab Muslim, non-Muslim. Awak hanya buat Muslim dan juga perempuan. Saya cuma buat Muslim atau non-Muslim, tapi yang penting ladies. Awak tak sentuh jenazah lelaki? Ya, saya. Tak bermakna yang non-Muslim pun Zai buat juga lah. Saya buat, yang penting dia wanita. Okay. Tapi tadi awak ada cerita yang pasal yang buka mata tadi tu bukan lelaki. Itu belajar. Masa kat sekolah Masa kat School of belajar Maturing. nak lelaki ke perempuan kau kena buat lah kan. School of Maturing kan tak ada pilihan. Tapi bila ada pilihan, bila dah grad ada pilihan, memang buat perempuan je lah. Sebab saya kalau di Singapura, kalau you choose to be full time, you tak boleh pilih macam okay, nanti klik pun rasa unfair. Family awak okey Zai untuk awak bekerja as a pengawet mayat? Tak, diorang tahu saya penakut. Diorang tu lebih takut bawa balik hantu. Zai, ini satu cerita. Sebenarnya masa Zai nak datang ke Dul Podcast, Zai ada WhatsApp dekat Syuk. Zai cakap, kata okay, kali ni Zai nak kongsi ada satu perkara pada Zai yang berlaku salah laku di dalam pekerjaan embalmer. Dalam pengawet mayat ni ada apa tu? Apa dia Zai? Sebenarnya benda salah laku atau jenayah dalam embalming ni luar Southeast Asia ya. Tak berlaku di Asia. Wallahualam. Takut dah berlaku di Malaysia. Saya baru masuk line ni kan. Cuma saya katakan there's possibilities. Ada kemungkinan. Sebab salah laku atau jenayah dalam undertaker ni dah berlaku lama, daripada zaman 1940. Lama. And dia jenayah tu diketahui pihak berkuasa bila ada orang buat report. Macam rupanya jenazah tu disimpan, tak dikremate, tak di apa. Kenapa? Sebab ada undertaker yang necrophilia. Necrophilia ni maksudnya dia ada nafsu pada mayat. Necrophilia. Okey, maksud necrophilia dikenali sebagai necrophilium ialah tarikan seksual terhadap betul mayat, betul. Necrophilia. Itu daripada zaman 1940 dah happen di US lah. Kalau kita tengok sejarah transaction ini salah laku dalam bidang undertaker dah lama berlaku. Selama ni kita orang baca kat Mastika je tau benda ni. Tapi zaman dulu dah ada lah benda ni. Cumanya apa nama sebab tu Islam ni dia
hukum semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Allah lebih kenal hamba dia. Betul. Allah lebih tahu kita punya kekurangan. Sebab tu dalam Islam, orang lelaki uruskan jenazah lelaki. Wanita uruskan jenazah wanita. Jadi tak berlaku benda-benda gini. Okey. Jadi bila saya dah grad School of Mortuary ni, saya punya kawan-kawan Filipin lah cakap, Zai join lah group Undertaker Worldwide dekat Telegram, because diorang kadang-kadang kongsi ilmu yang kita macam, actually ada shortcut untuk jimat formalin, actually boleh buat this trick, this that, macam tips-tips lah nak bagi nampak senyum tanpa jahit sebelah dalam, macam mana semua. So saya pun lah join lah group ni. Rupanya group ni dia lebih kepada tu. Necrophilia ni? Taklah, diorang tak share benda-benda gitu. Okay. Tapi dia daripada worldwide tau. Daripada embalmer, daripada seluruh dunia? Ya, Nevada, California paling aktif lah dalam grup tu. Baik. And then kalau nak masuk grup ni, dia tak macam Syuk nak masuk, tak boleh. Dia minta Syuk punya cert baru boleh lepas. Baru boleh masuk grup tu. Baik. Tapi saya dah keluar grup tu. Sebab dekat situ diorang, di luar-luar negara Southeast Asia, especially negara barat, diorang ada banyak unwanted, unclaimed dead bodies. Kadang-kadang sampai 5, 6, 10 tahun tak ada orang claim. Baik. Jadi apa yang diorang buat? Diorang jual body tu dengan organ-organ sekali. Ada yang jual organ, ada yang jual skull saja. And diorang jual dengan harga yang tinggi boleh kaya. Diorang tergamak buat gitu. Tak pasal diorang tak ada agama. Tak macam Zai cakap tadi, berhubungan intim dengan mayat tu. Adakah diorang jual body tu untuk orang yang nak melakukan benda tu? Diorang bukan jual dekat orang-orang macam gini, tapi diorang jual macam untuk tujuan medik, untuk tujuan pasal some countries macam kedutaan kena bawa balik, contohnya this is bukan kita punya warga negara. Kedutaan, contohnya kedutaan Myanmar, you all kena bawa balik this cadaver, I bagi you 6 years ataupun 6 months. Terpulang lah masing-masing punya negara beza-beza. After 6 months, warning letter ataupun kita punya call pun kau buat bodoh, it's belong to us. Setiap negara ada dia punya protokol untuk unclaimed unwanted dead body. So bila dah jadi hak milik diorang, it's up to them. Terpulang pada diorang nak buat apa. Yes. So bila salah laku dari segi seksual pencabulan ni semua, dia possibilities to happen dalam serantau kita. Serantau kita. Sebab tu untuk embalmer Muslim, you have to macam trust. Kalau ada pilihan untuk ambil embalmer Muslim, you pilih lah embalmer Muslim. Faham. Takut buat apa-apa sebab pada mayat tu. Sebab kita tak cakap yang non-Muslim, tapi buat. ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Pasal kita semua manusia. Yang membataskan kita adalah agama, kan. Kita tahu agama, sebab tu kita tak buat. So dalam grup tu Zai, pernah ke ada kes yang Zai dengar sebenarnya ada yang berhubungan intim dengan jenazah ni? Yang saya kenal tak. Tapi pasal di sekolah saya tu negara dia besar. Baik. Ada di bukan di Manila, tapi di bahagian pendalaman. Baik. Orang report. Baik. Sebab ada benda tu berlaku Ya, sebab tu di Singapura dia selamat sebab kita ada CCTV dalam betul. facilities. So di sana kalau pendalaman diorang tak pasang CCTV. Diorang tak pasang. So bila benda tu berlaku and orang kampung dah report, sebab dah macam dia dah tak campur orang. Kenapa lelaki ni dah tak campur orang kampung dekat pendalaman Manila tu? Dia dah ada mayat. Dia dah jumpa ex dia balik. Tapi bila dia jumpa ex dia balik, ex dia dah mati. Dah tak ada. Jadi dia simpan ex dia. Dia simpan lah. Lepas tu dia buat apa dia nak buat lah. Ya Allah. So bila dia mula embalmer yang campur orang kampung, tiba-tiba dia macam bersendirian. Adalah tu. Tiba-tiba macam kalau berbual dengan orang kampung, tegur pun cepat-cepat nak jalan. So ya Allah. yang report dia sebenarnya mak dia sendiri. Zai, berapa lama dia simpan body mayat ex dia tu? Wallahualam, tu saya tak tahu, tapi cerita ni open secret lah dekat negara sana. Tapi ada boleh Ada dul. Maksudnya terms dia wujud di dalam Google. Maksudnya memang wujud benda tu. Memang wujud dah lama wujud. Cuma sekarang ni orang Allah nak buka ke tidak? Allah nak tunjukkan benda tu kan. So kalau kita boleh elak, kita gunakan Muslim embalmer. Contohnya kalau you all ada family member yang meninggal di luar negara, cuba sabar dulu.
cakap dengan dia punya kedutaan kat sana, awak boleh dapatkan saya kalau saya nak bawa balik jenazah ni. Make sure. Jangan biarkan orang luar yang buat. Ada tak Muslim Embalmer? Cuba pilih dulu. Dapatkan Muslim Embalmer. Tapi sekarang ni macam negara luar senang tak dapat untuk ni. Di Saudi Yang Muslim banyak, ni. Saudi banyak, Macam Dubai. US, macam London semua. US tak semua tempat ada. Sangat minimum lah. Muslim macam Embalmer. Itu yang bahaya tu. Tadi terpikat lah saya tadi cerita yang Sueb tanya tadi tu kan. Yang awak uruskan dekat sekolah awak jenazah lelaki kan. Tak ada pilihan kan. Ya saya. Betul. Awak pernah tak uruskan jenazah lelaki macam wanita? Awak faham tak maksud saya ni? Maksudnya, yang dah operate dah apa ketika semua. hidupnya Pondan lah senang cerita, dia pondan menyerupai lah. wanita. Pernah tak awak jumpa tu? Belum pernah. Tapi kalau di Manila pun, Ya. dia dah cadaver, dia tak beritahu yang dia ni transgender ke apa. Mungkin tak, ada yang tak dah beritahu. operate ke? Ada jumpa? Belum tak pernah. Iyalah. So far alhamdulillah tak pernah. Tapi di Singapura ustaz-ustaz saya ada kongsi lah. Baik. Boleh share sikit tak? Bila Bukan kita nak buka aib orang, tapi Ini sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. dia ada kecoh sikit lah. Definitely ada kecoh sikit. Baik saya. Macam mana tu saya? Bila ustaz kata Terima jenazahnya. jenazah lelaki lah. So ustaz saya tu datang, dah prepare lah barang-barang kafan set semua lelaki punya kan. Baik. Tapi bila ustaz buka kain batik tu, tapi rumah dia tak ramai orang datang. Jadi okey lah, ustaz kata baguslah. Tengah tak ramai ni kan. Lepas mandi kita gerak. Terus ustaz buka kain batik, ustaz dengan asisten dia tutup balik, jumpa waris. Ni awak salah orang ni. Sebab awak call saya, nama dia cakap lah nama dia gini. Nama dia ni yang ni. Lelaki. Awak panggil salah tukang mandi. Embalmer salah Tukang ni. mandi, salah tukang mandi. Terus cakap, tak, memang anak saya lelaki. Anak saya lelaki. Jadi ustaz kata, saya tak berani. Sebab ustaz saya tahu. Tapi ni antara kita, lepas ustaz mandi, baru saya beritahu ahli keluarga yang arwah dah tak ada. Saya ustaz uruskan lah. Tu ustaz saya cuba buat panggilan dengan kawan dia macam mana sebab semua dah semua Total 100% perempuan lah. dia pun segan lah kan. Segan, betul. Awak kena Yelah. istinja semua kan. Sekali tu ustaz cakap, okey, ente pakai sarung tangan, panggil keluarga tolong sekali. Panggil ahli keluarga tolong sekali, ente pakai sarung tangan. Kalau ahli keluarga boleh istinja, Biar ahli keluarga yang buat, ajar ahli keluarga dia. Panggil ahli keluarga, berapa orang je masa tu ada kat situ? Tak sampai 3 orang. Kalau mak. Macam nak buat tu. Tapi ustaz cakap, kena tolong sama-sama. Baik. Jadi pujuk ahli keluarga, nak tak nak pun tolong jugalah. Subhanallah. Jadi bagi saya sama ada dia transgender ataupun dia ahli maksiat dia pendosa, kita pun pendosa. Cuma kita berdosa, kita berbeza. Betul. Mungkin dosa si A, dia dah tukar everything dekat Thailand. Betul. Okay? Tapi dosa si B, dia tak buat gitu. Tapi dia tinggalkan solat dosa besar. Betul. So apalah kita nak Di sisi pandang Allah. rendah orang lain, sebab kita pun semua orang pendosa. Itu perjalanan dia. Betul. Itu So cerita kalau dia. kita pandang rendah dekat ahli maksiat yang lain, habis orang yang pertama buat maksiat pada Allah yang pembunuh anak Nabi, Qabil bunuh Habil. Maknanya kalau you pandang rendah kat orang yang berdosa, yang dosa dia terang-terangan, adakah you pandang rendah dekat anak Nabi? That's the first person commit sin tau. Ya. Pembunuhan pertama dalam dunia. So kita jangan pandang rendah lah. Kita dah tua-tua gini kan, saya pun dah tengok macam-macam. Kita boleh ambil iktibar cukup, tapi tak boleh lebih-lebih lah. Takut. Bila orang biasa tengok mayat, tengok jenazah, Lain macam cakap pandangan dia. pun, pandangan point of view dia sangat lain. Dan dalaman dia power tak kemas adalah. buat ni. Kemas. Zai, bukanlah kami tujuan memuji untuk bagi meninggi-ninggikan Zai, tidak. Nak kipas kan. Sejujurnya perkongsian Zai ni satu perkongsian yang mendalam Zai. Yep. Berbeza dengan orang yang tidak berdepan dengan jenazah. Itu yang maksud Syuib tadi. Ya. Bila Zai yang selalu berdepan dengan jenazah, bila bercakap,
dia jadi satu percakapan tu lain Ya memang lain. Sama kalau kau duduk dengan orang penggali kubur. Lain bro. Dia hari-hari tengok orang mati, hari-hari dia tanamkan orang. Benda tu kan. Sama beza dengan kita. Kita ni ada setengah orang tak boleh hadap kamera. Tapi kita hadap kamera perkara biasa. Betul. Tapi suruh macam orang hadap kamera, orang takut. Cuba suruh kita hadap mayat. Ya, mesti kita takut. Okay guys, sekejap lagi. Okay, sekejap lagi. Sebenarnya ada satu lagi cerita yang aku tahu tentang Zai. Di Singapura, Zai pernah serumah dengan Ali GISB. Wow, yang tengah hangat dekat Malaysia diperkatakan ni. So nanti kita tanya cerita tu pada Zai. Kita sambung di part 3. Okey, podcast ini diwangikan oleh Blank Car Perfume, bawaan kereta yang memikat, bau yang fresh, premium dan tidak memeningkan kepala. Tahan sehingga 30 hari, bau kekal dalam kereta sehingga melekat di baju baunya. Boleh dapatkan Blank Car Perfume sekarang melalui pelbagai platform online dan reseller yang berdekatan. Yes, dan jangan lupa follow IG mereka dan juga Facebook mereka, blank.malaysia, TikTok Blank Malaysia HQ. Blank Car Perfume, bawaan kereta fresh yang mampu memikat moment of freshness.